A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Insyaallah naqra'ul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum fil masa'? Alhamdulillah, insyaAllah. Allahumma sayyiban nafi'ah, ya. InsyaAllah hujan yang turun memberi kebaikan, manfaat kepada kita. Okey, insyaAllah kita sambung terus. Sampai mana kita belajar? Sampai mana? 21. Dah habis ke belum? Belum. Yang majhul. Okey, yang maklum masih ingat lagi? Yang maklum masih ingat lagi? Apa maksudnya maklum? Alhamdulillah. Maklum artinya diketahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Majhul artinya tidak diketahui siapakah yang melakukan perbuatan itu. Okey, sekarang kita dah tahu, ya. Perbuatan terbagi kepada dua. Satu yang diketahui pelakunya dengan jelas. Satu lagi tidak diketahui akan pelakunya. Ya, yang diketahui pelaku itu disebut maklum. Yang tidak diketahui pelakunya disebut majhul. Ya, okey, insyaAllah kita sambung lagi. Boleh ingat ya, ada berapa dia punya tasrif? 14. Okey, daripada 14 tu terbagi pula kepada 3. Ingat lagi? Iaitu kata ganti nama yang ketiga yang kita sebut al-ghaib. Kata ganti nama yang kedua al-mukhatab. Yang kata ganti nama pekata. Ya, orang yang bercakap, iaitu disebut al-mutakallim. Ya, al-mutakallim. Al-mutakallim ada dua, iaitu ana dan nahnu. Al-mutakallim ada berapa? Dua. Ana dan nahnu. Lelaki dan perempuan sama. Ya, lelaki dan perempuan tetap sama, tak ada beza. Okey, yang al-mukhatab ada berapa? 6. Bermula daripada anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Yang ghaib ada 6 juga, iaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Okey, jelas tak jelas ni? Boleh ya? Jadi terbahagi kepada 3, iaitu al-ghaib, iaitu mereka yang tidak bersama dengan kita. Okey, ramai yang ghaib hari ni, nampak lapang-lapang je. Jangan ghaib cepat sangat. Ya. Jangan ghaib cepat sangat. Ya, insya-Allah kena mujahadah betul-betul dengan Al-Quran. Ya, kena mujahadah betul-betul dengan Al-Quran. Kalau dekat rumah tadi saya bagi kata-kata ulama. Ya, Islam itu mesti bersamanya iman. Ya.
Orang yang beriman itu mesti bersamanya Al-Quran. Itu je. Itu dia punya tips tu. Ya, ini kata-kata ulama, bukan kata Nabi ya. Kata-kata ulama, ya, Islam itu mesti bersamanya iman. Jadi macam mana nak jaga iman? Iman itu senantiasa bersamanya Al-Quran. Ya, kalau kita tak ada Al-Quran dalam dada, habislah kita. Ya, habislah kita. Maka syaitan jadi gemuk, kita jadi kurus kering. Ya, kurus kering dengan apa? Kurus kering dengan ketandusan iman. Ya, sebab kita tak ada ilmu yang dapat ya mengawal diri kita daripada nafsu dan syaitan. Okey, sambung. Okey, kalau saya sebelum nak masuk fi'il mudhari' ni, saya tanya sedikit fi'il madhi boleh? Boleh insya-Allah. Okey, saya bagi satu kalimah fi'il madhi. Ya, untuk bagi ingat balik ya, bagi kalimah yang senang-senang aja, yang biasa kita sebut ya, yang biasa kita sebut. Okey, cuba tasrifkan kalimah fi'il madhi ini ya, zahaba. Okey, cuba tasrifkan, bagi kepada 14 tasrif bermula dengan zahaba. Boleh? Cuba. Siapa nak cuba? Volunteer cuba. Sebab saya nak betul-betul mantap supaya nampak jelas Al-Quran. Okey, Syakila boleh? Tak boleh. Okey, sepintas lalu. Zahaba, zahaba, zahabu. Zahabat, zahabata, zahabna. Zahabta, zahabtuma, zahabtum. Zahabti, zahabtuma, zahabtunna. Zahabtu, zahabna. Sekali lagi. Ini sepintas lagu, ulang belik benda yang dah belajar. Ya, saya ambil satu kalimah zahaba. Apa maksud zahaba? Telah pergi. Jadi kita nak bagi tahu siapa yang pergi tu kan. Jadi pembahagiannya sebanyak 14 tasrif ya. Daripada 14 tu kita mulakan daripada yang pertama, zahaba, zahaba, zahabu. Zahabat, zahabata, zahabna. Zahabta, zahabtuma, zahabtum. Zahabti, zahabtuma, zahabtunna. Zahabtu, zahabna. Itulah fi'il madhi. Okey? Itulah fi'il madhi. Nanti kita akan masuk kita belajar ni sebab kita nak baca Quran kan. Ya, nak baca Quran dengan rasa penuh kekhusyukan. Bukan solat je nak khusyuk. Solat khusyuk bila kita faham maksud. Baca Quran pun nak ada ruh Al-Quran. Okey, daripada zahaba tadi kita tukar kepada fi'il mudhari'. Tadi perbuatan yang telah berlaku kan? Kita tukar kepada perbuatan yang sedang berlaku. Okey, macam mana kita nak kenal fi'il mudhari'? Mesti bermula salah satu daripada 4 huruf. Apa hurufnya? Anaitu ataupun anita. A untuk ana, aku, dua-dua betul. Na untuk nahnu. Ma makna nahnu? Kami. Ta wa ahya tatuhya ya, sebab huwa tadi ya kan. Ya untuk huwa. Ingat, a untuk ana iaitu saya, na untuk nahnu kami, kemudian ta untuk anta kamu, ya untuk huwa. Jadi lengkap. Aku pun ada, kami pun ada, kamu pun ada, dia pun ada. Betul tak bahasa Malaysia itu yang kita guna? Aku, kami, kamu dan dia. Ya, kemudian pecahan dia seorang lelaki, dia 2 orang lelaki, mereka lelaki. Dia seorang perempuan, dia berdua perempuan, mereka perempuan. Tukar pula kamu. Kamu seorang lelaki, kamu 2 orang lelaki,
kamu semua lelaki. Tukar perempuan, kamu seorang perempuan, kamu dua orang perempuan, kamu semua perempuan. Senang kan? Kita kena faham tu dulu, dia punya pecahan tu. Sebab dalam Quran semua tu ada. Okey, setakat ni siapa yang tak faham yang saya sebut hari ni pecahan-pecahan tu? Siapa yang tak faham, saya akan ulang. Saya tak nak ajar masuk ke depan. Sebab nanti yang belakang tak dapat, nak masuk ke depan lagi tak dapat nanti. Siapa yang rasa tak jelas, saya pecah-pecahkan tadi tu. Boleh? Boleh? Yang kedua. Yang kedua yang mana satu? Okey, tadi tak faham. Aku, kami... kamu dan dia. Setiap fi'il mudhari dia punya domir duduk di kalimah di pada huruf yang pertama. Fi'il mudhari dia mesti dia punya domir yang pertama. Yang pertama bukan perbuatan, dia punya kata ganti nama. Ya. Contoh saya duduk kan, saya akan tulis, saya akan sebut ajlisu. Nampak ada a tak? Ajlisu. Apa maksud ajlisu? Saya sedang duduk ataupun saya duduk pun boleh ya. Ya, ni semua duduk kita sebut apa? Ni semua duduk ni. Kami. Bila kami kita guna huruf huruf na. Jadikan fi'il mudhari semua kami semua duduk. Najlisu. Okey, kita ada seorang lelaki. Alhamdulillah. Okey, kekanda dekat belakang tu duduk. Jadi kamu sedang duduk. Kita nak cakap apa dengan dia? Anta. Jadi bila anta yang pertama huruf ta. Okey, jadikan fi'il mudhari tajlisu. Okey, tajlisu. Okey, yang tak ada kat sini, yang tak ada dekat sini. Dia kan? Bila dia kita guna kalimah huruf ya, tukarkan jadi fi'il mudhari. Okey, boleh nampak tak? Siapa yang tak nampak kat sini angkat tangan. Jangan malu, jangan orang tak angkat, aku angkat malu, aku tak dapat. Jangan. Ya? Allah mendengarkan, Allah mengetahui. Allah nak bagi hidayah melalui ketelusan hati. Masa saya belajar dulu, saya tak takut saya angkat tangan. Saya tak takut. Saya cakap, Ustaz, saya tak faham. Ustazah, saya tak faham. Sebab saya rasa saya mula tengok orang. Orang tak angkat malu kan? Nak kalau belajar macam ni, malu orang kata kan. Tapi saya jujur pada diri sebab Allah tahu. Kamu tak tahu, kamu tak mengaku tahu. Macam mana aku nak bagi hidayah, betul tak? Ya, macam mana Allah nak beri hidayah kalau kita belajar pun kita tak telus. Ya? Okey, saya tanya lagi sekali sebab Allah mengetahui. Ya, Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita, betul kan? Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati kita. Siapa yang rasa tak jelas, tolong bagi tahu. Saya nak, insya-Allah saya mohon pada Allah biar datang ke sini balik ya, datang dengan harapan balik dapat kejayaan. Kejayaannya apa? Sebab faham Al-Quran. Okey, siapa yang tak jelas lagi, bukan tak faham, tak jelas. Okey. Dia dalam fi'il mudhari, fi'il madhi dah jelas kan? Dalam fi'il mudhari dia mesti di depan sekali duduk pelaku dia. Pelaku dia. Ada pelaku sebab dia pekerjaan tu nak buat kan? Nak buat mesti ada orang dulu kan? Baru boleh buat pekerjaan tu kan? Jadi bila fi'il mudhari kita kena ingat pelaku dia. Domir dia duduk depan. Domir yang menjadi fa'il. Dan domirnya ada 4. Ada 4, salah satu daripada huruf yang 4. Ingat Anita Sarawak. Ya, Sarawak tu tinggal, ingat Anita tu aja. Ya. Okey, saya bagi contoh, saya sedang duduk. Bila saya nak sebut saya sedang duduk, saya guna kalimah a ke na ke ta ke ya. A memberi maksud aku. Ya. Bila aku sedang duduk, ajlisu. Nampak sekarang dah dapat a kan? Ni alhamdulillah semua duduk, tak ada yang berdiri kan? Semua duduk. Alhamdulillah. Bila kita sebut kami sedang duduk,
Okey, saya tanya. Kami sedang duduk. Kami dalam bahasa Arab guna huruf apa? Ialah nun yang berbaris atas. Jadi guna kalimah na. Okey, guna kalimah na. Tadi a kan? Okey, bila na sambungkan dengan huruf selepasnya. Jadi kita sebut apa? Najlisu. Boleh nampak tak? Boleh nampak ke tak nampak? Okey. A untuk aku. Na untuk kami. Ta untuk kamu. Ya untuk dia. Kalimah yang kita nak guna sekarang asalnya daripada jala. Apa maksud jalasa? Ini fi'il madhi kan? Kalau jalasa dia telah duduk. Dia telah duduk. Kita nak tukarkan kepada fi'il mudhari. Sebab sekarang ni kita sedang belajar fi'il mudhari secara terperinci. Okey. Saya sedang duduk, nak tulis macam mana? Lisu. Ambil kalimah asal ni. Jim, lam, sin. Jim, lam, sin. Jim, lam, sin. Bila fi'il mudhari, huruf pertama ni semuanya menjadi fa'il, iaitu pelaku. Perbuatannya inilah kalimah asalnya, jalasa ni. Oleh kerana ada huruf A ni, maka huruf kedua wajib mati. Ya. Kemudian ajlisu. Huruf ketiga ni sering berubah. Saya selalu sebut huruf ketiga sering berubah. Ya, kenapa sering berubah? Sebab huruf kedua fi'il mudhari sering berubah. Jalasa. Kalau kita duduk, kalau kita minum, dia tak sebut syaraba. Syariba kan? Kan? Kalau kita muliakan orang, kita tak sebut karama. Kita sebut karuma. Sebab itulah huruf yang kedua bagi fi'il madhi berubah. Maka huruf yang sama juga sering berubah pada huruf yang ketiga. Ajlisu. Aku sedang duduk. Artinya aku duduklah. Ni semua duduk, dia jadi najlisu. Najlisu. Okey? Huruf yang ketiga, kalau najlisu, kami sedang duduk. Tu ada lelaki kat belakang kan? Ya, nak bagi tahu kamu sedang duduk. Kamu sedang duduk. Kita guna kalimah ta. Jadi tajlisu. Nak bagi tahu seorang lelaki dia sedang duduk. Dia. Ya, dia. Tapi tak ada kat sini. Dia sedang duduk. Ya, kita telefon. Tengah buat apa tu? Anak awak tengah buat apa? Kita handphone ya. Anak awak tengah buat apa? Dia sedang duduk. Dia sedang duduk-duduk. Kan kita selalu cakap macam tu. Jadi kita guna kalimah apa? Ya, jadi ya jeli. Macam tu saja. Ya jelisu. Okey, nampak? Ada a, ada na, ada ta, ada ya. Yang kita kembangkan menjadi 14 itu dia berlaku pada ta dan ya. Sebab ini untuk seorang, betul kan? Tajlisu. Ya, dia kamu seorang lelaki sedang duduk kan? Ya, kalau 2 orang, 3 orang, 4 orang, dan sebagainya. Maka yang tu dia jadi tajlisu. Kalau 2 orang dia jadi tambah alif nun. Ya, tajlisa. Tajlisa ni. Kalau ramai tajlisu. Betul lah, tajlisu. Nah. Okey, ini untuk lelaki. Tukarlah pada perempuan, ya. Kalau perempuan kita dah belajar minggu lepas tajlisina, tajlisani. Yang kita dah belajar minggu depan tajlis, yajlis. Yang itulah. Kemudian tambah ya, yajlisu, yajlisani, yajlisuna. Tukar pula kepada perempuan. Macam tu je lah. Ya. Yang ni yang kita buat penambahan yang kita dah buat satu minggu lepas. Ingat lagi? Ya, kita tambah. Ya, tambah sini jadi 6, tambah sini jadi 6. 6, 6, 12,
13, 14. Ini kita tukarkan. 3 lelaki, 3 perempuan. Yang ni pun sama. 3 lelaki, 3 perempuan. Kalau di sini, tajlisu, tajlisani, tajlisuna. Ya, tukar pula kepada perempuan. Ya, macam itulah. Ya, minggu lepas kita dah buat kan? Ya, tak payah salin lagi, minggu lepas dah buat dah. Ini sebagai ulangan. Okey, yang semua kita belajar ni disebut iaitu fi'lun mudhari' lil ma'lum. Ya, fi'lun mudhari' lil ma'lum. Apa yang dimaklumkan? Pelakunya. Kita nampak tak pelakunya? Siapa yang buat? Nampak. Dia, kamu, kami, aku, semua kan? Okey. Sekarang kalau dah jelas yang ni, kita tukar kepada fi'lun mudhari' lil majhul. Lil majhul. Okey, boleh ke? Boleh. Ya, kita tukar ke. Ni betul-betul faham tak ni? 14 tasrif untuk fi'il mudhari' lil ma'lum ni. Semua boleh? Semua boleh? Rasanya boleh ke tak boleh? Tak betul-betul masuk lagi. Okey, kalau tak betul-betul masuk, kita masuk pada Al-Quran. Ya, masuk dulu pada Quran bagi nampak betul-betul. Ya, ingat saya cakap ini pengalaman saya masa saya belajar sampailah ke sekarang ni. Kalau saya diberi peluang bertanya, kalau Ustaz kata okey ada soalan, kalau saya tak faham, saya terus tanya. Sebab bila Allah nak beri hidayah, pertama kena ingat, kita mesti jujur. Kita mesti jujur. Bila kita jujur, insya-Allah Allah akan beri hidayah, ya, insya-Allah. Jadi kalau tak faham kita diam je, Allah kata macam mana ni? Aku nak beri tapi kamu tak nak jujur pada diri. Okey? Okey, dengan saya tak payah malu-malu. Ya, tanya je insya-Allah. Ya, cakap saya tak faham. Ya, jangan teruskan. Maksudnya jangan tukar topik yang baru. Ya, ulang balik sampai kami faham. Ini satu pengajian yang dulu kami tak belajar macam kecil-kecil, betul kan? Ya, yang kami belajar yes, no, alright, thank you, betul? Ya, memang kebanyakan kita aliran Inggeris kan? Nak buat macam mana kan? Sebab kita dijajah oleh Mat Saleh. Bukan dijalah pula. Bukan dijajah oleh orang Arab. Kalau kita dijajah oleh orang Arab, insya-Allah ni semua pakar bahasa Arab. Ya, apa nak kata? Tak apa, insya-Allah. Ya, sebenarnya belajar bahasa Arab ni wajib. Wajib. Guru saya cakap, wajib. Macam mana awak nak bercakap dengan Allah? Awak sembahyang, awak cakap bahasa apa, dia kata? Awak baca Quran, awak cakap bahasa apa? Nanti dalam kubur kena soal malaikat bahasa apa? Dia guna, who are you? Why you coming? Ada tanya macam tu. Tak ada ditanya what's your name? What's your God? Tak ada. Dia semua tanya bahasa Arab. Kan? Okey, insya-Allah kita buka Al-Quran bagi nampak betul-betul ya yang kita faham apa yang kita belajar selama ini. Ya. Cuba cari yang pendek-pendek bagi nampak. Ya? Yahsabuna, betul? Ya, yahsab. Okey, kita masuk kepada tadabbur Al-Quran sedikit. Ya, sedikit kita tadabbur Al-Quran hari ni. Cuba tengok surah At-Takatsur. Ya, surah At-Takatsur. Ya, ayat 600, muka surat 600. Ya, muka surat 600 surah At-Takatsur, yang mudah-mudahan semua tu tak ada pada kita insya-Allah kan? Surah At-Takatsur ni jangan ada pada kita. Ini sifat iblis, sebab syaitan. Ya, kita tengok satu persatu ayat ni ada tak yang kita belajar ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Ada tak? Ada ke tak ada? Tak. Ada ke tak ada? Tak ada. Bagus. Maknanya kenal lah tu. Hatta zurtumul maqabir. Ada ke tak ada?
Ada ke tak ada? Tak ada. Okey. Okey, sedikit daripada nak bagi seronok baca Quran. Allah kata kepada kita, alhaakumut takatsur. Ya, manusia ni sering lalai dengan sebab apa? Ya. Dengan sebab sebab kumpul-kumpul harta. Lalu Allah beri satu peringatan kepada kita yang namanya at-takatsur. Bila ada harta, kita jadi sifat sombong, megah. Megah. Cuba tak percaya, tengok orang yang bawa kereta besar-besar tu. Macam mana dia pandang orang bawah? Naknya tepi jalan tu, hari hujan, kena hujan ni, air penuh kat jalan. Orang naik kapcai, kesian orang kapcai kan? Tapi kalau dalam hatinya tak ada sifat at-takatsur, bila dia tengok ada air, dia tengok kapcai tepi, dia jalan pelan-pelan. Kalau dia tak ada sifat megah, ya, kalau dia ada sifat megah, dia lantak engkau lah. Saya pernah naik motor, ya, berhenti dekat traffic light tu, ya. Dia dah tahu tempat tu berhenti air, dia sambung je, habis basah. Ya, habis basah. Dia tak peduli. Sebab dia kereta mewah, kita naik motor. Sebab itulah kita diajar oleh Allah supaya jauhi diri daripada sifat bermegah-megah. Ya, lalu Allah kata alhaakumut takatsur. Ya, bermegah-megah itu menyebabkan kita lalai daripada mengingati Allah. Ya, sebab tu Allah dari awal-awal, bila ada sifat megah, hilanglah sifat tawadhu. Bila ada sifat megah, hilanglah sifat tawadhu. Insya-Allah mulai pada hari ini saya akan masukkan ayat suci Al-Quran. Ya, alhaakumut takatsur. Ya, dalam ayat ini Allah memberi peringatan kita ni lalai, kamu telah dilalaikan dengan sebab kesibukan mengumpul ataupun memperbanyakkan mengumpul apa? Semestinya mengumpulkan harta. Ya, bila kamu banyak harta, kamu akan ada sifat bermegah-megah. Ya, maka bila ada sifat megah, hilanglah sifat. Allah suka sifat yang bermegah-megah ke? Allah kasih kepada orang yang bersifat tawadhu. Apa maksud tawadhu? Merendahkan diri. Ya, kita kena ingat semua ada yang apa yang Allah beri bukan milik kita. Dia milik Allah. Allah uji dengan kekayaan. Ada, kalau nak pilih, kalau nak kata kaya, yang paling kaya ialah Rasulullah. Dia betul tak? Orang kafir Quraisy offer segala macam pada Rasulullah, kan? Ada tak Rasulullah nak? Tak nak. Sebab manusia ni dengan harta dia boleh macam tu lah. Tapi bukan salah cari harta, tak salah. Cumanya kena berhati-hati. Maka Allah peringatkan, ya, alhaakumut takatsur, bermegah-megah itu boleh menyebabkan kita lalai daripada hilang sifat tawadhu. Ya, maka orang yang bermegah-megah ini diharamkan oleh Allah untuk memasuki syurganya. Sebab yang masuk syurga itu semua orang yang tawadhu. Ya, okey. Ayat yang kedua, hatta zurtumul maqabir, sampai bila kamu nak bermegah? Lalu Allah kata sampai kamu masuk ke dalam kubur. Ya, maknanya sebelum mati dia tidak bertaubat. Ya, mati dengan sifat angkuh di sisi Allah, sedangkan semuanya bukan milik kita. Ya, yang milik kita apa yang kita belajar hari ni, insya-Allah milik kita, tapi jangan ada angkuh. Ya, apa yang kita beri, apa yang kita amal, itulah milik kita. Dan kita mati tak bawa semua harta. Yang kita mati bawa kain kafan. Kain kafan aja yang kita bawa. Ya, lain semua tinggal. Apa yang ada yang dicatat oleh malaikat sebelah kanan, tu yang kita nak bawa baik-baik, kan? Okey. Kana saufa ta'lamun.
Allah sayang kita. Allah kata, kalla, janganlah ada sifat bermegah-megah. Saufa kena ta'lamun. Ada tak fi'il mudhari'? Ada. Ya, ta'lamun. Okey, ta'lamun ni adakah dia dalam bentuk mufrad, artinya satu? Okey, tengok kalimah depan dia, ta. Ta memberi maksud? Jangan tengok belakang dulu, jangan tengok belakang. Saya tanya huruf ta tu aja. Ta berarti saya dengar orang lelaki jawab tadi. Ta berarti kamu. Okey, kamu. Kalau kita sebut kamu, artinya pertama kita ingat kamu seorang kan? Okey, jangan terus tengok pada huruf ta itu, tengok ada tambahan. Kerana kita tahu kalau seorang dia akan jadi ta'lamu. Betul kan? Seorang dia jadi apa? Ta'lamu. Ya, ta'ain lam mim. Nampak? Ta'lamu. Dua orang? Dua orang. Ta'lama ni. Ramai? Sekarang yang Allah nak bagi tahu seorang ke berdua ke ramai? Okey, kalau di sini tadi anta, sekarang ada tak nampak waw ni? Jadi waw ni merujuk kepada seorang ke ramai? Ramai. Bila ramai di sini anta, di sini jadi waw ni jadi apa? Waw merujuk kepada, tengok, anta, antuma, an. Jadi waw ini berarti antum. Okey? Ini tunjuk seorang, anta kan? Di belakangnya ada penambahan waw kan? Waw diberi maksud wawul jamak. Bila sebut jamak, ramai. Bila ramai, di sini tak hanya anta kamu je. Ya, bila datang waw berarti antum. Jadi Allah nak bagi tahu kita apa? Saufa ta'lamun. Janganlah kamu bersikap demikian. Sebab apa? Nanti bila kamu kembali kepada Allah, sifat megah-megah itu menyebabkan kamu tercampak ke dalam neraka Allah. Saya guna kalimah campak. Sekejap lagi saya tunjuk yang Allah sebut campak dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah sebut campak. Ya, campak. Ya, okey. Boleh? Ta'lamun. Apa maksud ta'lamun? Kamu semua akan mengetahui. Sebab itu kisah di hari akhirat. Sekarang ni Allah bagi tahu kita hidup dekat dunia. Sebab sifat fa'il mudhari' sedang berlaku dan terus akan berlaku. Sekarang kita baca Al-Quran. Allah kata jangan kamu sifat megah-megah. Jangan kamu sifat bermegah-megah dengan harta yang Allah beri. Harta tu bukan kita punya. Harta tu pinjaman dan ia adalah ujian dari Allah. Bila sebut ujian, dia mesti ada lulus dan ada gagal. Siapa yang lulus diberi oleh Allah, siapa yang lulus? Mereka yang ada harta tapi punya sifat tawadhu. Siapa yang gagal? Allah beri harta tapi sifatnya bermegah-megah. Sebab tu bila baca Quran ni seronok faham bila kita faham. Boleh faham ayat ni? Allah bagi tahu. Allah sayang kat hamba-Nya yang pegang Al-Quran ni. Allah sebutkanlah. Jangan Allah kata. Janganlah begitu. Kamu ada harta tu kamu bukan punya, bukan harta kamu. Allah kata. Kalau aku tak beri, kamu tak ada apa-apa. Aku beri dengan harta tu kepada kamu dengan sebab kamu rajin berusaha. Maka aku beri. Bila kamu dah perolehi, dia jadi satu ujian. Ya, bagaimana kamu nak mengendalikan harta kamu itu? Adakah kamu jadikan harta itu menjauhkan diri kamu kepada Allah atau kamu semakin dekat kepada Allah? Cuba tengok dalam surah Al-Munafiqun. Allah sebut apa? Ya ayyuhalladzina amanu la
tulhikum amwalukum. Jangan kamu lalai dengan sebab harta kamu. Tak percaya, bukalah surah Al-Munafiqun. Jumpa. Kalau tak jumpa, tak pernah baca. Ya? Betul kan? Allah kata sebut yang pertama, amwalukum. Ya? Nampak Allah kata, jangan kamu lalai dengan sebab harta. Okey? Ayat ni pun sama. Jadi, kalau tak nak lalai dengan harta, mesti ada ilmu. Ilmunya apa? Faham Al-Quran. Okey, boleh? Ta'lamun artinya kamu semua mengetahui. Ya, lebih tepat lagi, kamu semua akan mengetahui. Okey, lalu Allah kata, janganlah begitu, kelak kamu semua akan mengetahui. Itu fi'il apa? Mudhari'. Okey, dia guna kalimah ta'lamun. Anta ke antum yang kita nak guna di sini? Antum. Kamu semua. Allah peringat, bukan dia. Allah peringat kamu. Kamu yang baca Quran. Kamu kena faham. Boleh? Siapa tak faham ta'lamun ni apa bendanya? Fi'il apa? Tak faham lagi. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Ya? Tengok, saya sebut fi'il mudhari' mesti salah satu bermula daripada huruf yang 4. Ada tak huruf ta dekat sini? Ni dia. Okey. Kemudian kita tengok, dia kalau setakat ini anta. Ta'lamu saja anta. Tapi Allah tambah lagi dengan huruf waw dan nun yang memberi maksud kamu. Kamu semua. Boleh? Siapa tak faham ni? Boleh faham? Boleh ya? InsyaAllah boleh faham. Okey. Tengok ada lagi tak fi'il mudhari'? Thumma kalla sawfa ta'lamun. Allah ulang kali kedua. Ya, Allah ulang setiap ayat suci Al-Quran yang Allah ulang-ulang artinya peringatan yang sangat penting. Peringatan yang sangat penting daripada Allah. Sebab itu nanti bila di padang mahsyar kita akan ditanya oleh Allah. Sebab peringatan demi peringatan Allah telah memberi peringatan kepada hamba-hambanya. Lalu Allah kata summa kalla sawfa ta'lamun. Janganlah summa kemudian. Maksudnya Allah beri peringatan yang kedua. Janganlah jangan sekali-kali kamu bersifat angkuh, sombong, megah di dunia. Kelak kamu akan mengetahui akibat kesombongan yang kamu telah lakukan di dunia. Sombong ini sifat syaitan. Sifat iblis. Ya? Okey. Ada tak? Ulang balik yang sama. Ta'lamunah. Okey. Kemudian ayat yang seterusnya, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Allah ulang lagi kalimah yang sama. Sekali-kali tidak. Law ta'lamun, law memberi maksud sekiranya. Sekiranya kamu mengetahui ilmal yaqin dengan ilmu yang benar-benar yakin, kamu semua akan kembali kepada Allah. Semua kita akan mati. Adakah kita mati dalam keadaan kesombongan kita di sisi Allah? Na'udzubillahi min zalik. Ya, la tarawunnal jahim. Okey, ada tak fi'il mudhari' di situ? Ada. Tapi sebelum kalimah fi'il mudhari' ada satu kalimah lagi dia letak la. Ya, la itu merujuk kepada benar-benar, pasti. Tarawunna, itu kalimahnya. Ya, tarawunna. Ya, la itu satu kalimah yang memberi maksud pasti ataupun benar-benar kamu semua akan melihat. Apa yang kamu lihat? Al-Jahim, iaitu neraka.
neraka Jahannam ataupun neraka Jahim. Ya, kenapa kamu nampak? Sebab perangai kamu kat dunia ya sama dengan perangai dia. Dia tu tahu tak? Ya, dia tu pergi ke neraka, maka kamu juga akan pergi ke situ. Ya, jadi jangan ada sifat bermegah-megah, sombong, angkuh dan sebagainya. Nauzubillah ya. Allah sebut la tarawunna, pasti kamu semua akan melihat. Apa yang kita lihat? Neraka Jahannam. Ya, tahu tak bunyi neraka Jahannam tu macam mana? Ya, kat rumah saya ajar semalam. Ingat lagi? Ingat lagi? Tak ingat dah. Ya, neraka Jahannam itu punya suara. Suara yang sangat menakutkan. Suara jeritan yang teramat sangat. Ya, kalau kita tengok kilat sambung menyambung pun kita dah tutup telinga kan? Takut kan? Neraka lebih dahsyat daripada apa yang kita dengar guruh. Kita dengar guruh takut sangat kan? Ya, lebih dahsyat daripada itu. Neraka ada suara. Neraka tempatnya sempit. Kejap lagi saya tunjuk ayat Quran ya. Kemudian Allah ulang lagi. Summa la tarawunnaha ainal yaqin. Ya, Allah ulang. Pertama Allah ulang dengan kalimah summa, kemudian ya, la tarawunnaha, la itu pasti. Yang fi'il mudhari'nya mana dia? Tarawunna. Ya, tarawunna. Ya, jadi Allah nak bagi tahu pasti kamu semua benar-benar akan melihat neraka itu. Okey, Allah gunakan la tarawunnaha, ha itu kembali kepada neraka. Ya, jahim, al-jahim itu ya dia guna kalimah ha di situ kan? Dia tak ulang balik neraka kan? Itulah kaedah Al-Quran. Ya, dia sebut, Allah sebut sekali dengan jelas, lepas tu dia ulang dengan kata ganti nama. Jadi ha itu, cuba tengok la tarawunnaha, 3 kalimah. 3 kalimah. Saya sebut kalimah artinya perkataan. Perkataan yang pertama la, perkataan yang kedua tarawunna, perkataan yang ketiga ha. Ha tu nya tu balik ke mana? Jahim. Ya, jadi artinya pasti kamu semua akan melihat neraka itu. Ya, pasti kamu semua akan melihat neraka itu. Siapa kamu semua di sini? Tak. Bukan kita. Tak nak. Siapa di sini? Balik pada ayat ni. Yang tadi Allah sebut at-takatsur. Orang yang sifat bermegah-megah. Ya, tak nak sebut kita. Kita tak nak buang, dah lama kita buang dalam longkang. Betul kan? Ya? Tak nak dah sifat tu sebab Allah dah bagi tahu la tarawunnaha. Pasti kamu akan masuk ke dalamnya. Ya, kamu nampak dan kamu akan kena campak kat situ. Tak nak saya. Ya. Jadi ha itu kembali kepada al-jahim. Itu cara ayat Quran. Insya-Allah kalau rajin sungguh-sungguh belajar baca Quran, insya-Allah faham. Dan kita sangat-sangat takut bila ayat ancaman daripada Allah. Ini namanya ayat ancaman daripada Allah, ayat peringatan daripada Allah, sehingga Allah ulang dalam bentuk yang sama. Boleh? Boleh tak ni? Ya, balik hari ni ingat jangan ada sifat at-takatsur. Makna at-takatsur? Sombong. Kita kena jaga betul-betul ni. Nak jaga betul-betul sebab syaitan tak pernah beri peluang pada kita. Syaitan tak pernah beri peluang untuk kita bebas dari sifat at-takatsur. Ya, dia tak bagi peluang. Yang boleh menolak sifat ini hanya dengan ilmu. Bila ada ilmu kita akan buang, kita jadi orang yang tawadhu. Cuba kita tengok ya. Saya bagi contoh ya. Ini tak sanggup maut dengan siapa-siapa. Saya bagi contoh saja ya. Cuba tengok Tuan Guru Nek Aziz.
Macam mana sifat tawaduknya dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Pukul 4 pagi sental apa? Kita nak bilik air sendiri tak apa dah. Bilik air sendiri pun tak buat. Ya, saya kalau bilik air sendiri tu sampai tu saya buat juga, tak kira pukul berapa pun. Ya, bangun subuh tu saya memang style saya bangkit, kalau bilik air tu saya memang letak saya tanya sekali sebab bagi peluang orang yang masuk tu nanti bersih. Tapi bilik air orang saya tak buat. Ya, bilik air orang saya tak buat. Ya. Apa kata dia? Nak membuang sifat-sifat mazmumah yang ada dalam hati. Okey, tinggalkan tu. Mudah-mudahan Tuan Guru kita berada dalam rahmat kasih sayang Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya tak tahu nak bagi contoh yang saya tak nampak. Yang tu saya nampak dan saya sangat pasti. Sebab yang bagi tahunya orang yang sangat pasti dengan saya. Ya, okey, alhamdulillah. Kemudian disambung lagi oleh Allah, bila ada ilmu yang benar-benar yakin. Ya, apa arti ilmu yang yakin? Ilmu yakin iaitu ilmu yang datangnya daripada Al-Quran dan hadis. Ya, ilmu yang datang daripada mana? Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Ada dua ilmu yang benar-benar yakin. Kita yakin dengan manusia setakat mana pun kita tak boleh meyakini 100%. Betul kan? Tapi bila ilmu yang kita ambil itu daripada ayat suci Al-Quran dan ilmu itu daripada hadis yang sahih, maka ilmu itu adalah ilmu yang benar-benar wajib kita yakini. Okay. Macam ni kita yakin tak balasan orang yang bersifat bermegah-megah neraka? Yakin ke tak yakin? Yakin sebab dia adalah kalamullah. Itu yang sebab dia Allah sebut summalatarawunnaha ainal yaqin. Kemudian pasti kamu akan melihatnya dengan penglihatan yang sangat nyata ataupun sangat jelas. Kita ni hanya yakin bila kita lihat, betul kan? Selagi mata kita tak nampak, dia tak yakin. Ini ilmu Allah. Ada yang dapat dilihat di dunia, ada yang tak dapat di dunia tapi pasti akan terjadi di hari akhirat. Boleh nampak neraka ke sekarang? Tak nampak. Tapi ada tak neraka? Neraka dah ada ke tak ada? Mana tahu ada? Tak nampak pun dalam Quran. Masa bila Allah bagi tahu ada neraka? Banyak betul soalan ni ya. Sebab kita nak belajar ilmu yang yakin. Rasulullah Isra' Mi'raj kan? Apa? Rasulullah tunjuk, Allah paparkan kepada Rasulullah mengenai syurga dan neraka. Sebab tu kita kena yakin. Ya, okey. Akhirnya Allah kata summa, ni yang sangat takut ni. Summa latus'alunna. Walaupun kita tak sampai lagi peringkat domer ini, yang taksrif ini, ya, tapi di sini ada fi'il mudhari. Agak-agak yang mana ya? Alhamdulillah. Ya, tus'alunna. Nanti saya ajar untuk yang tambahan. Bagi mahir dulu ini. Pertama kita tengok tanya baris depan. Ya, tanya baris depan. Kenapa tak baris atas? Sebab dia bukan guna wazan 3 huruf. Dia guna wazan berapa huruf? 4 huruf. Ya, dia kalau wazan 3 huruf sa'ala. Maksud sa'ala telah bertanya. Ya, tapi ini bukan guna kalimah sa'ala, dia guna as'ala. Ya, as'ala dia bukan tanya, soal. Dia soal. Masa saya bagi peluang, tanya. Kalau tak nak tanya, nanti kena soal. Ya, kena betul lah. Ya. Okey, ini bukan wazan 3 huruf. Kalau wazan 3 huruf, sa'ala. Ya, sa'ala macam ni. Ni sa'ala, ni wazan 3 huruf.
Ya, sa'ala yas'alu. Okey, kalau fi'il mudhari' dia jadi yas'alu. Ya. Dia baris atas kan? Ya, okey, kalau sa'ala artinya telah bertanya. Telah bertanya. Itu bukan wazan telah bertanya, tapi Allah guna wazan sama, ni saya gunakan hamzah dalam huruf ya. Ini saya guna hamzah dalam huruf alif sebab ini bersambung. Ya, ini tak bersambung dengan lam, ni saya sambungkan dengan lam. Ya, okey. As'ala artinya telah menyoal. Ya, ini telah bertanya. Tambah dengan hamzah, dia jadi telah menyoal. Ya, jadi kalau 4 huruf, ya, huruf yang pertama mesti bermula dengan baris depan. Itu kaedahnya. Tapi saya belum ajar wazan ni lagi kan? Cuma nak bagi tahu kalau sa'ala dia bermula dengan baris atas. Ya, contoh sini sa'ala yas. Ni baris atas. Kalau di sini as'alu, dia mesti baris yus'ilu. Yus'ilu. Dia ada perubahan lah, nanti kita belajar yang ni. Nampak ni baris, cuma suruh tengok yang ni. Ni baris depan, ini baris atas. Boleh? Okey. Kalau ini telah bertanya, ini telah menyoal. Nak tanya sekarang ke nak kena soal nanti? Ya, lebih baik banyak-banyak tanya masa diberi peluang. Okey, lalu Allah kata summa latus'alunna. Ya, pasti kamu akan disoal. Ya, pasti kamu akan disoal. Bukan ditanya lagi, disoal. Ya. Kalau saya tak tanya-tanya, disoal. Sebab lebih masuk disoal. Ataupun nak sebut tanya boleh juga. Tapi masa tu disoal. Ya, pasti kamu akan disoal. Ya, sebab masa tu Allah tanya kan? Ya. Yauma idzin, pada hari ini, anin na'im. Ya, tentang kenikmatan yang telah kita kecapi ketika hidup di dunia. Yang kita dapat semua nikmat ni siapa bagi? Allah. Allah yang bagi. Layak tak kita nak sombong dengan Allah? Layak tak kita nak sombong dengan Allah? Tak boleh. Allah suruh kita sesama insan sifatnya saling sayang menyayang. Ada hubungan silaturahim. Bila kita sombong, orang suka tak? Tak suka. Akhirnya putus hubungan silaturahim. Sebab tu yang Allah sebut summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Pasti semua kita akan ditanya tentang segala nikmat yang kita kecapi ketika kita hidup di dunia. Masa tu naklah kita, boleh tak kita nak jawab banyak nikmat, tapi nikmat itu aku kufur kepada kamu. Boleh tak? Ya. Agak-agak senang tak nak depan Rabbul Jalil kita nak jawab banyak sangat nikmat yang aku dapat, tapi aku kufur ataupun aku engkar atau aku lupa kepada kamu. Boleh tak? Kamu tu siapa? Allah. Setiap nikmat yang kita dapat, ingat, tak payah nikmat harta. Ya, bahagia tak kita ada mata? Dapat tak nikmat melihat sekarang? Cuba tak rasa orang yang mata dah kabur-kabur tu macam mana? Ya, sedih sangat, susah nak ngaji tak boleh, mata dah tak nampak. Nikmat telinga. Ya, senang tak nak dengar sekarang? Kalau telinga kita Allah tarik nikmat macam mana? Susah. Lidah. Mudah tak kita nak bercakap? Jadi jangan cakap perkara yang tidak baik, bercakaplah qaulun ma'ruf. Bercakap perkara yang baik-baik itu lebih baik daripada kita bersedekah kemudian kita ungkit-ungkit. Kalau tak percaya, buka surah Al-Baqarah muka surat 44. Ya, semua ada Quran kan? Buka muka surat 44. Saya tunjuk. Ada mulut, jaga nanti Allah tanya. Ya, nanti Allah tanya. Muka surat 44. Ayat 263.
Ayat 263. Jumpa? Apa Allah kata? Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Ya, perkataan yang baik-baik itu Allah kata, dan sering memberi kemaafan itu lebih baik daripada kamu memberi sedekah yang kamu ikuti dengan ungkitan. Nampak? Bagi-bagi lepas tu ungkit. Naknya kalau dah bergaduh. Sedar tak dulu siapa tolong kamu? Itu pesen manusia lah tu. Kan? Ya? Sebab tu kita bila baca Quran kita faham, kadang-kadang syaitan kan duk cakap, duk bisik kita kan. Dia mengalir dalam pembuluh darah kita. Ya? Kalau kita tak faham ayat ni habis kita. Habis kita kan? Jadi beramallah dengan ayat Quran. Tanda kat situ yang Allah kata bercakap baik dan memberi kemaafan itu jauh lebih baik daripada kamu bersedekah, kemudian kamu ungkit. Ya, kamu ungkit. Kemudian ayat di depannya Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum. Apa Allah nak cakap tu? Ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu batalkan. Sebab kita pun sebut batalkan kan? Ya, batalkan sedekah kamu. Nampak? Bila masa sedekah kita jadi batal? Macam semayang pula ada batalnya. Ingat semayang ada batal, rupanya bagi pun ada batal. Ya, cancel, malaikat cancel, Allah tak terima sebab kamu beri dan kamu ungkit. Kalau kita tak belajar, tak faham ayat Quran, kita buat tak? Buat. Tapi bila kita baca ayat Quran, habis pahala aku. Malahan dapat kemurkaan, putus hubungan silaturahim. Nampak bila ungkit orang marah tak? Tapi bila kita baca Quran, benda tu memang nak berlaku, tapi dengan sebab adanya ilmu Al-Quran yang kita yakin, ya, yang memberi balasan bukan manusia. Siapa? Bila kamu ungkit sesama manusia, Allah tak bagi langsung, malah Allah murka kepada kamu. Okey, boleh? Ya, sedikit. Kemudian saya nak sebut tadi yang neraka jahanam tadi. Okey? Surat berapa ya? Tak, yang nak sebut neraka tadi, tempat neraka nak pergi ke tempat tu? Nauzubillah. Mana ya? Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey, buka muka surat 361. Ya, 361. Saya sebut tadi campak kan? Saya nak bagi tahu bukti Allah campak. Bukan Allah pimpin, bukan Allah apa, campak. Okey, cuba tengok ayat 13. Ayat 13. Ya, Allah sebut wa idza ulqu minha makanan dhiqa. Garis perkataan ulqu. Lempar campak sama kan? Ya, cuba tengok Allah guna kalimah ulqu. Ya. Dan apabila di mereka, mana ada kalimah mereka kat situ? Wow tu. Ya, ulqu. Ya, mereka dilemparkan. Minha, maksudnya ke dalam neraka. Nampak ha juga tak guna hu kan? Tadi juga ha kan? Ha tu kembali kepada neraka. Ya, nampak Allah guna kalimah lempar. Ya. Guna kalimah apa? Lempar. Nak ke kena lempar macam ayam dah kena sembelih tu? Nak? Ya. Lempar ni sesuatu yang dah tak berguna, betul? Lempar. Dah tak guna, kita lempar je lah. Kalau kita lah dah tak guna, lempar je lah. Lempar dalam tong sampah. Betul kan? Kalau lempar dalam tong sampah, tak apa. Tak apa kan? Ini lempar kat mana? Lempar dekat neraka. Tahu? Sama lah tu. Lempar, humban, campak, loyong. Kan bahasa Melayu ni banyak. Maknanya seerti kan? Nak kena loyong ke? Tak nak kan?
Allah tak nak jangan ada sifat megah di diri. Okey, jangan ada sifat megah diri. Sebab megah diri itu sifat syaitan. Boleh? Tahu tak macam mana keadaan neraka tu? Tengok Allah kata apa? Makanan dayyiqa. Ya, tempat yang sempit. Neraka tu sempit, syurga itu luas. Makanan tempat, dayyiqa sempit. Tempat yang sempit. Nanti kita belajar, itu namanya mausuf sifat. Nanti belajar insya-Allah. Ya? Tempat yang sempit. Macam mana keadaan orang dalam neraka? Allah bagi tahu. Muqarranin, kena belenggu. Muqarranin itu isim fa'il. Ya, mereka dibelenggu. Mana tanda mereka? Ya nun itu. Pada huruf ya nun tu jamak. Tapi kenapa tak guna waw nun? Sebab kita belajar kat sini waw nun kan? Nanti belajar kenapa ya nun. Ya, sekarang tak boleh nak tunjuk dululah. Ya. Jadi nak bagi tahu hal keadaan orang dalam neraka itu, mereka dibelenggu. Mana kalimah mereka? Pada kalimah ya dan nun itu merujuk kepada jamak. Jamak ada dua, satu dia guna huruf waw nun, satu lagi ya nun. Jadi dia pada tempat waw nun dia guna waw nun, pada tempat ya nun ya nun. Jadi ada dua, satu waw nun, satu ya nun. Okey, boleh? Alhamdulillah. Okey, jadi Allah bagi tahu dalam neraka itu tempatnya sempit dan keadaan mereka di dalam neraka itu dibelenggu oleh Allah. Ya. Dan bagaimana orang dalam neraka tu? Da'au hunalika. Ya, da'au hunalika, mereka mengharapkan. Apa yang mereka mengharapkan di sana tu? Sekarang kita kat sini kan? Nanti pergi sana tak? Sekarang kat sini, nanti pergi sana tak? Tak mau. Ya. Kita pergi di sana tapi kita pergi di syurga insya-Allah. Amin amin. Ya. Jadi Allah kata orang yang di dalam neraka nanti, ya, orang yang masuk neraka nanti, mereka mengharapkan ketika mereka berada di dalam neraka itu satu aja. Ya, subur. Ya, tulis di atas subur yang ada Quran tu, kebinasaan itu artinya mereka minta satu aja permintaan mereka kepada Allah, iaitu mereka minta segera dimatikan. Itu permintaan ahli neraka. Kenapa mereka minta disegerakan kematian? Kerana tak mampu lagi azab neraka itu. Tak sanggup lagi merasai kesakitan yang teramat sangat. Ya, subura artinya kebinasaan. Apa maksud kebinasaan? Mereka meminta kepada Allah segera dimatikan. Agak-agak Allah layan ke kita? Bukan kita orang lain. Ya, layan ke? Ada tak mati selepas mati? Ada tak mati selepas mati? Mati hanya sekali, hidup selama-lamanya. Kita dimatikan Allah, iaitu ketika kita berakhirnya penghidupan dunia yang bersifat fana. Itu je sekali mati. Masuk kita dalam kubur, hidup yang berkekalan sampai bila-bila. Tak mati-mati lagi. Sampai bila-bila. Kerana hari akhirat tidak ada lagi hari selepasnya. Okey? Jelas tak macam mana nak guna fi'il mudhari' ni? Okey, saya dah tunjuk ayat ulqu. Mereka dilempar. Nampak? Ulqu, mereka dilempar. Agak-agak siapa yang lempar kita? Bukan kita, orang lain. Ya. Semestinya Allah yang mengarahkan kepada malaikat untuk melempar manusia yang tak kenang jasa dengan segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Jelas tak?
Inilah tujuan kita belajar Al-Quran dalam bahasa Arab. Ya, tak payahlah nak tengok, oh subura apa maksudnya ya? Oh kebinasaan. Bila nak habis? Ya, bila nak habis? Sebab baca tak faham. Sebab nak kena tengok terjemahan satu-satu. Jadi insya-Allah setiap hari kita belajar bahasa Arab. Ta'lamun artinya mereka mengetahui. At-takatsur artinya bermegah-megah. Saufa kelak. Kelak artinya masa yang lama. Ya? Kelak artinya masa yang lama. Sekarang kau tak tahu, kelak nanti kamu tahulah. Macam tu. Okey, alhamdulillah saya rasa dah faham sangatlah tu. Okey, jadi kita masuk fi'il mudhari' bina lil majhul. Ya, kalau ada soalan dipersilakan. Yang sabdu tu taukid. Taukid. Pasti kamu kita nak kenal itu adalah fi'il mudhari'. Untuk dia sabdu kan. Kita belajar kan untuk dia wa. Okey, tadi ada kalimah lam kan? Tadi kan ada la tu. Latus alunna. La itu taukid yang pertama, taukid yang kedua pada nun yang bersabdu itu. Dua kali Allah dok bagi tahu pasti kamu akan ditanya. Pasti kalau guru saya, pasti kamu akan disoal. Soal ni dia lebih sikit kan? Dia punya meaning dia lebih lagi kan? Kalau tanya macam, kamu nanti kena tanya macam biasa. Kamu nanti kena soal nanti. Boleh jawab tak boleh? Kan kita rasa macam satu, macam mana, how to say? Takut. Ya, sebab guru saya masa dia ngajar, dia tak terjemahkan dengan ditanya. Pasti kamu akan disoal daripada setiap nikmat yang Allah beri bermula kamu balik. Sampai kamu mati. Ya, kamu tak payah tengok. Tak payah tengok jauh-jauh. Kamu ada tangan tak? Ada tangan tak? Dia tanya. Ya, ada. Macam mana kamu guna nikmat tangan? Nikmat tangan yang pertama, Allahu Akbar. Selender dengan Allah. Ini kalau orang kena tangkapkan tangan macam tu. Nampak? Kamu sedar diri kamu tu lemah. Sebab Allah kata, khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia itu semua dalam keadaan lemah. Bila lemah kita perlu kepada yang sangat kuat, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, ada lagi nak tanya sebelum masuk bina majhul? Jadi nun yang kedua tu Allah nak bagi tahu pasti kamu semua benar-benar nampak benar-benar akan ditanya. Betul tak diterjemah ada dua kali pasti dan benar-benar? Ada ke tak ada? Itulah dia. Satu pastilah benar-benar nun sabdu. Okey? Lagi tak ada? Sungguh faham? Kalau betul faham saya masuk lil majhul. Saya tak nak masuk lil majhul, lil maklum tak lepas-lepas. Okey Mas? Boleh? Belakang? Ada nak tanya? Jangan malu. Jangan malu, tanya je. Saya tak faham yang ni. Jadi, kekanda kita tanya nun tadi. Nampak latus alunna. Nun tu apa benda dia tanya. Okey, nun tu taukid yang kedua. Lam yang pertama tu taukid. Taukidkan lagi dengan nun yang bersabdu. Allah nak bagi tahu pasti kamu semua akan disoal. Siapa yang soal kita? Allah. Di mana? Di Mahkamah Rabbul Jalil. Okey, saya yakin tak tanya dah tu. InsyaAllah boleh faham lah. Okey, kalau boleh faham, kita masuk lil majhul. Fi'lun mudhari' lil majhul. Sekali lagi saya tanya, apa masuk majhul? Pelakunya tidak diketahui. Maklum? Okey, diketahui ya. Okey, tengok tasrifnya sama, ada 14. Berapa tasrifnya? 14. Okey. Kalau yaf'ilu di dalamnya ada huwa, yuf'alu dia tidak sebut dia, tapi disebut dikerjakan.
Ya, dikerjakan. Cuba tengok baik-baik. Okey, yaf'ilu. Ini lil majhul ke lil maklum? Maklum. Apa yang nak dimaklumkan dalam yaf'ilu ini? Siapa pelakunya? Huwa. Mana tahu huwa? Okey, alhamdulillah. Huwa. Okey, sekarang tengok lil majhul. Okey. Kalau tadi yaf'ilu, di sini yuf'alu. Nampak? Yuf'alu. Ada ya juga kan? Tapi boleh tak kita nak sebut di sini ya huwa? Tak boleh. Ya, kalau di sini kita terjem dia telah mengerjakan. Dia telah mengerjakan. Okey, dia. Ya, sebab kita ketahui dia punya pelakunya huwa. Bila yuf'alu, kita tak boleh sebut dia. Tapi kita sebut telah dikerjakan. Telah di. Di sini di, bukan dia. Kalau di sini huwa artinya dia, dal ya, betul? Dia. Ada huruf dal, ada huruf ya. Di sini huruf ya-nya tak boleh ditulis. Tinggal apa? Di saja. Tinggal huruf dal sahaja. Jadi maksudnya apa? Dikerjakan. Telah dikerjakan. Okey, boleh? Telah di. Sini ada ya kan? Sebab maksudnya dia kan? Di sini bila sampai lil majhul, ada huruf ya tak? Tak ada. Ya-nya tak ada, tinggal huruf dal yang memberi maksud di. Dia apa? Dikerjakan. Nampak? Dikerjakan. Kita boleh tak nak kata dia telah melakukan di sini, dia telah mengerjakan? Tak boleh. Telah dikerjakan. Di, kita guna kalimah di. Kalau bahasa Malaysia, di. Dikerjakan. Nampak? Dikerjakan. Di sini, dia telah mengerjakan. Dia telah mengerjakan. Di sini, telah dikerjakan. Di saja. Yang-nya tak ada. Sebab kita tak jelas pelakunya siapa. Yang kita tahu pelakunya seorang lelaki. Siapa yang buat? Wallahu a'lam. Lelaki tu siapa? Tak boleh nak kata lelaki tu dia. Kalau kita sebut dia, artinya kita tahu dengan jelas dia tu siapa. Mungkin Muhammad, mungkin Omar, mungkin Osman. Betul kan? Ada nama. Sini tak boleh. Sebab kita tak tahu yang buat tu lelaki. Tapi siapa lelaki tu tak tahu. Tapi pelakunya masih juga seorang. Ya, jadi maksudnya dikerjakan. Ya, yuf'alu artinya telah dikerjakan. Siapa yang buat? Seorang lelaki. Siapa namanya? Wallahu a'lam. Boleh? Jelas ke tak ni? Kalau di sini telah dia telah mengerjakan. Dia tu siapa? Seorang lelaki. Siapa lelaki tu? Muhammad. Muhammad itu pelaku yang sangat jelas. Dekat sini, siapa yang buat? Tak tahu, telah dikerjakan. Saya tahu yang buat dia telah dikerjakan oleh seorang lelaki. Siapa lelaki tu? Saya tak kenal dia. Boleh nampak tak penggunaan lil majhul? Boleh? Boleh ke tak ni? Boleh, alhamdulillah. Jadi wazannya kena ingat, wazannya yuf'alu. Nampak? Wazan fi'il mudhari', bagi lil ma'lum yaf'ilu. Yaf'ilu. Untuk lil majhul baris depan. Baris depan. Yuf'alu. Okey? Untuk dua orang yang tidak diketahui siapakah pelakunya, kita guna yuf'alani. Kita guna apa? Yuf'alani. Mana saya tahu dua orang pelakunya?
Mana saya kenal pelakunya 2 orang? Ada alif, nun. Nun mesti baris bawah. Jadi alif itu saya dah sebut minggu lepas. Kalau tajwid kita sebut alif huruf mad. Kalau untuk bahasa Arab, alif tu merujuk kepada musanna. Apa arti musanna? 2 orang pelaku. Jadi berapa orang yang melakukannya? Tapi kenal tak siapa buat? Kedua-dua kita tak pasti. Ya, pelakunya 2 orang tapi tak tahu siapa dia. Jadi untuk 2 orang yuf'alani. Yuf'alani. Boleh? Boleh ya? Berapa orang yang buat? 2. Mana tanda 2? Alif dan nun. Alif dan nun. Nun tu wajib baris bawah. Jadi alif huruf mad untuk tajwid. Alif untuk kita kenal berapa orang yang buat. Merujuk kepada 2 orang. Okey. Untuk ramai yuf'aluna. Ya, yuf'aluna. Okey, waw yang kita nampak yuf'aluna, waw tu tetap waw jamak. Ya, artinya mereka, ya, dikerjakan oleh mereka. Siapa mereka tak tahu. Ya, telah dikerjakan. Siapa yang mengerjakannya? Mereka. Siapa mereka tu? Wallahu a'lam. Ya. Tanda jamaknya masih kekal kita nampak kan? Cumanya kita tak tahu siapakah mereka itu. Ya, jadi perkataan yang pertama kena ingat bila lil majhul mesti ada di, dikerjakan. Ya, atau dalam tulisan Jawi hanya ada huruf dal tanpa ya. Ya. Okey, mereka. Ya, mereka. Maknanya siapa yang buat yuf'aduna telah dikerjakan oleh mereka. Ya, tapi tak tahu siapa yang buat. Mereka tu siapa? Tak tahu siapa. Ya, itu untuk lil muzakkar, untuk lelaki yang disebut fi'il mudhari lil majhul. Lil majhul. Apa arti majhul? Tidak diketahui pelaku yang melakukan perbuatan itu. Ya. Boleh? Yang seterusnya kita pergi kepada muannas, iaitu perempuan. Ya. Kalau tadi kita untuk perempuan taf'ilu, ya, taf'ilu bila fi'il mudhari lil majhul, tukarkan saja tanya baris depan. Jadi tuf'alu. Tuf'alu. Untuk 2 orang tuf'alani. Ya, tuf'alani. Tambah alif dan tambah nun. Boleh ke ni? Boleh, insya-Allah. Senang je kan? Ya, senang sahaja. Okey, untuk ramai perempuan ingat, ya, hiya, huma, hunna. Jangan guna huruf ta. Ingat tak minggu lepas saya ajar? Yang guna huruf ya cuma ada 4. Huwa, huma, hum, hunna. Sekarang kita nak pergi hunna ni kan? Ya, tadi hiya, taf'alu, tuf'alu. Untuk 2 orang tuf'alani. Untuk hunna mesti mula dengan ya. Mesti mula dengan apa? Ya. Jadi yuf'alna. Yuf'alna. Okey, kalau takut keliru, tuf'alu hiya. Tanda kat situ. Tuf'alu hiya. Tapi hiya yang tidak diketahui pelaku. Siapa dia tu? Wallahualam. Ya. Tuf'alani huma. Sebab tanda humanya ada alif nun kan? Okey. Untuk hum. Untuk ini tuf'alani. Untuk hunna. Untuk hunna. Ingat. Huwa.
huma, hum, hunna. Fi'il mudhari' ada berapa guna huruf ya? 4. Apa dia? Ramai-ramai. Huwa, huma, hum, hunna. Selain daripada tu semua mula dengan huruf ta. Ya. Okey, sekali lagi sebab fi'il mudhari' ni dia lebih susah daripada fi'il madhi. Ya, memang tak boleh nak dinafikan. Tapi kena ingat formula, insya-Allah boleh ingat. Ya. Fi'il mudhari' yang mula dengan huruf ya cuma ada 4. Sekali lagi, huwa, huma, hum, hunna. Selain daripada tu dia guna huruf ta. Jadi sekarang tadi kita dah pergi hia, huma, sekarang nak pergi hunna. Jadi mula dengan ya atau mula dengan ta? Mula dengan ya, alhamdulillah. Ya, jadi bunyi dia yuf'alna. Yuf'alna artinya hunna. Ya, mereka. Tapi mereka tu tak tahu siapa mereka. Mereka tu semua lelaki ke perempuan? Perempuan. Marah kat belakang tu. Ya, perempuan. Mana kita kenal perempuan? Sebab ada ya dan ada huruf nun. Ya, sebab kalau untuk lelaki, hum dia akan jadi yuf'aluna. Betul tak? Yuf'aluna. Sekarang bukan untuk lelaki, untuk perempuan. Jadi yuf'alna. Habis tasrif untuk yang ghaib. Bismillah. Jadi yuf'alna untuk hunna. Yang disebut kita tak tahu fa'ilnya tu, kita tak tahu mereka tu siapa. Ya, yang tu je kita tak tahu. Ya, jumlah kita tak tahu. Jumlah kita tahu, cuma tak tahu siapa buat. Ya, kalau kita sebut dia seorang lelaki, kita tahu dia lelaki, dia bukan perempuan. Cuma kita tak boleh kata lelaki tu, kalau kita sebut lelaki tu Muhammad, itu tak boleh. Ya, kita tak tahu nama pelakunya. Boleh? Okey. Dah habis untuk ghaib kan? Dah habis. Sekali lagi saya ulang, saya tak nak banyak-banyak, nanti banyak-banyak tak lepas. Ya, yuf'alu itu untuk huwa. Ya. Yuf'alani untuk huma. Yuf'aluna untuk hum. Tukar perempuan. Tulis 3 tadi untuk lil muzakkar. Lil muzakkar yang majhul. Yang majhul. Ya, lil muzakkar untuk yang majhul dan muzakkar yang ghaib. Yang ghaib. Sebab ini kata ganti nama yang keberapa? Ketiga. Okey, sekarang lepas muzakkar kita pergi muannas. Kalau tak faham tolong bagi tahu. Ya, tolong bagi tahu. Sebab bahasa Arab ni dia akan sangat puas bila kita faham. Ya. Tadi kat rumah ada seorang cakap dengan saya. Kat rumah dia kata, siapa yang cakap tadi? Kak Nah. Macam mana Ustazah boleh ingat semua ni? Dia kata. Ingat bila kita baca Quran dan kita tadaburkan. InsyaAllah kita boleh ingat. Ya. Okey. Masuk yang mu'annas. Mu'annas, makna mu'annas? Perempuan. Lelaki kita sebut apa? Paling tidak pun dah belajar 2 bulan dah kan? Bolehlah tahu sebut mu'annas. Boleh sebut muzakkar. Boleh sebut mufrad. Musanna, jamak. Boleh sebut lil ghaib. Lil ghaib. Al-mukhatab, mutakallim. Boleh sebut dah kan? Ya. Mukhatab yang bercakap. Kita cakap berdepan. Ya. Mukhatab maksudnya kita cakap ada berhadapan tu. Kata ganti nama yang kedua. Okey, yang ghaib kata ganti nama yang ketiga. Okey. Sekarang kita pergi yang untuk ghaib ya, tapi muannas lil majhul. Pertama tuf'alu. Maksudnya dia. Dia lelaki ke perempuan? Perempuan. Tuf'alu ya, untuk mufrad muannas lil majhul. Ya, lil
majhul. Mufrad muannas lil majhul. Ya, boleh? Sekali lagi, mufrad muannas lil majhul. Ya, maksudnya bila mufrad muannas lil majhul untuk yang ghaib mesti dia adalah hiya. Hiya kan? Okey, untuk musanna tambahkan alif dan nun. Jadi tuf'alani. Tuf'alani. Okey. Sekarang kita masuk tuf'alani huma. Huma lil muannas. Yang tak, tuf'alani mufrad, tadi bukan mufrad, musanna untuk muannas yang lil majhul. Ya. Okey, kita pergi kepada untuk ramai perempuan lil majhul. Ya, kita sebut yuf'alna. Jadi yuf'alna dia adalah untuk hunna. Untuk apa? Hunna. Setakat ni boleh? Boleh. Okey, saya tak nak masuk lagi kepada yang depan, saya nak test. Saya nak tengok boleh lepas. Ya. Yang yuf'alna ni perempuan. Yes. Bukan join. La, ini khusus untuk hunna. Kalau lelaki, dia boleh masuk lelaki dan perempuan. Tapi untuk perempuan, satu orang lelaki pun tak boleh. Bila ada ramai-ramai ada seorang lelaki, tak boleh guna yuf'alna. Dia kena guna yuf'aluna. Hebat lelaki. Ada 100 perempuan, seorang lelaki 101. Tetap guna yuf'aluna. Tak boleh guna yuf'alna. Boleh tak ni? Okey, dalam Al-Quran ada satu kalimah yang semua orang tahu. Kutiba, betul? Okey, Nak tanda apa dia? Hunna. Pertama kita ingat, tadi saya dah bagi formula. Huwa, huma, hum, hunna. Mesti mula dengan huruf ya. Okey. Ya tu kita dah tahu. Tapi kalau setakat ya kita tak kenal. Sebab huwa, huma, hum guna ya juga kan? Betul tak? Huwa, huma, hum mula dengan huruf ya. Kita tak ada kenal lagi. Yang kita kenal pasti pada nun di belakang. Ya, nun yang terakhir pada kalimah itu. Nampak? Yuf'alna. Nah, itu yang membuktikan dengan jelas pelakunya adalah hunna. Nah, mesti senantiasa mabni. Mabni. Barisnya mesti baris atas. Mabni itu artinya kekal. Dia tak boleh nu, tak boleh ni. Dia satu je diterima. Apa dia? Na. Ya, boleh? Yuf'alna. Okey, sekarang saya nak test satu kalimah ayat suci Al-Quran untuk 6 tasrif yang kita dah belajar. Cuba tukar kutiba menjadi 6 tasrif. Tak nak ambil 14. Ambil 6 dulu. Cuba tukarkan kutiba. Saya nak tengok boleh dapat ke tidak. Kutiba. Kutiba alaikumusiyam. Difardukan ke atas kamu untuk berpuasa. Kutiba. Boleh tuliskan kutiba kan? Kutiba takkan tak kerti kot. Tengok, kalau fi'il dalam bentuk maklum, kataba kan? Ni kataba. Saya tak nak kataba, saya nak kutiba. Sebab sekarang belajar lil majhul. Tukarkan kaftaba. Kutiba. Wazan tadi kita dah belajar. Okey, ini fi'il mudhari'. Ini fi'il madhi, kita tukar kepada fi'il mudhari'. Kutiba dia jadi pandai. Bagus. Yuktabu. Cuba tukar yuktabu. Takut betul? Tak apa. Salah itu yang menyebabkan kita jadi pandai.
Buat nanti saya tengok.